Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada sahabat-sahabat, abangku yang tersayang. Okey, so apa khabar semua? Harap semua okey lah terbaik Okey, pertama-tama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang wish birthday saya semalam 26 Jun kan. Dah masuk umur 40 sen dah kan. Jadi terima kasihlah ke atas doa-doa yang sahabat-sahabat ucapkan dalam Facebook Okey, jadi terima kasihlah banyak kan. Terima kasih banyak. Okey. Hari ni cerita special. Okey, cerita hari ni gitar Sterling Majesty. Okey, Sterling Majesty MAJ 170, MAJ 170. Jadi gitar ni dia 7 tali. Gitar ni dia 7 string. Banyak penampilan yang menarik dalam gitar ni kan. Banyak bang. Tapi saya nak cerita satu-satu tu nanti takut dia melirik-lirik kan. Jadi saya cerita yang ringkas, yang common biasa orang tengok kan. Okey, jadi sebagai pengenalan pada sahabat-sahabat yang baru nak mengenal selok-belok gitar elektrik. Okey, jadi gitar ni dia punya asal dia punya nama induk. Dia punya cap dagangan induk dia adalah Ernie Ball Music Man Majesty. Jadi untuk model yang ini Ernie Ball Music Man dia buat susah nak sebut collaboration dengan John Petrucci. Jadi bila dia collab dua orang tu antara Music Man dengan John Petrucci, jadi terhasillah gitar Majesty. So gitar tu dia ada chop JP lah dekat sini kan, sempena nama John Petrucci. Tapi harga dia kalau nak currency duit Malaysia memang sangat-sangat mahal bang. Sangat-sangat mahal. Dia boleh cecah dalam belas ribu, puluh ribu kan, 20 ribu kan. Ada bang, memang ada benda tu. Jadi untuk gitar-gitar yang macam tu, kalau dalam pasaran dekat Malaysia ni memang tak ramai lah yang mampu beli gitar tersebut. Jadi oleh disebabkan senario macam ni lah, banyak jenama-jenama gitar yang tersohor kan, yang high end, jenama-jenama macam Fender, Jackson, Ibanez kan. Jadi dia ada buat gitar jenama sub-brand. Macam yang ini Sterling ni adalah sub-brand daripada Music Man. Dia punya body dia memang sama dengan Music Man punya kan, dengan Music Man punya model Majesty. Tapi dia ada beberapa kriteria yang low spec. Okay, macam contohnya macam Music Man made in USA tu yang mahal, harga beribu-ribu tu kan, dia tak ada pakai bridge macam ni. Macam yang ni dia bare finish, macam yang ni dia modern tremolo kan, dia ada 2 pivot stud kat sini kan. So boleh lah kita nak main tremolo kan. Tapi kalau yang originalnya dia bukan macam ni, dia lain. Lepas tu dia ada satu tone, satu volume. Dia ada satu tone, satu volume, 2 humbucker, neck dengan bridge ataupun biasa kita panggil HH lah kan, humbucker, dan 3-way selector switch kan. Gitar ni dia punya kayu dia daripada kayu mahogany, dan begitu juga dengan neck belakang ni mahogany. Jadi yang belakang ni saya memang letak masking tape lah, sampai dah handover besok barulah saya letak barulah saya cabut kan. Saya cabut. Jadi tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk precaution sebab saya nak buat review, saya nak buat demo sound dan sebagainya kan. Jadi saya tak maulah ada apa-apa luka kat belakang ni ke calar-calar ke kan. Jadi saya pakai masking tape. Jadi masking tape ni pula dia bukan jenis yang gam kuat tu. Tak ada bang, dia jenis bila kita cabut, bila kita letak balik dia tanggal. Kan, maknanya yang ni yang jenis murah punya kan. Jenis murah punya masking tape dia tak meninggalkan kesan pada finishing. Dia punya penampilan dia rosewood. Yang ni dia fretboard rosewood. Kalau yang originalnya, kalau yang master induk punya model, dia pakai ebony kalau tak silap kan. Dia punya volume port ni dia ada push button. Dia ada push button. Okey, dia punya bunyi dia macam ni bang. Kalau push button ni, okey, so yang ini saya tak push, maknanya dia dalam normal decibel tu. Bila saya push, dia akan boostkan lagi volume kepada 12 decibel. Kan, maknanya kalau saya tekan macam ni, yang ni normal. Bila saya tekan, okay, jadi dia cara nak main dia macam ni bang. Kalau macam kita nak main rhythm
plucking yang mellow kan. Jadi kita main macam ni. Lepas tu bila nak masuk solo pun kita tekan. Kalau saya tekan, kan? Jadi maknanya dia ada variasi tone dekat situ. Gitar ni dia tak ada locking nut kan? Dia tak ada locking nut dekat sini. Dia pakai nut biasa, nut yang standard dia pakai tu. Lepas tu dia ada locking tuner kat belakang ni. Kan dia ada locking tuner kat belakang ni. Dia ada satu benda punat ni kita boleh pusing. Bila kita pusing tu dia punya shaft ni dia akan naik, besi tu akan naik. Besi tu yang dia tekan tali tu daripada terkeluar kan, daripada dia slip off. Jadi dia adalah tak lain tak bukan, fungsi dia adalah untuk tuning stability kan. Sebelum saya nak menceritakan apa masalah gitar ni, pertama sekali saya nak buat disclaimer. Tujuan saya buat disclaimer ni adalah tak lain tak bukan untuk mengisytiharkan bahawa diri saya ni bila saya nak buat sesuatu komen tentang gitar ni, apa dia punya defect dia, bukan bermaksud saya nak condemn Sterling ni kan. Bukanlah saya nak kata gitar ni buat produk yang tak bagus. Bukan bang, bukan. Kan. Cuma saya nak cerita, apa yang saya nak cerita ni adalah benda yang benar-benar berlaku dan saya cuba share pada sahabat-sahabat semua. Owner gitar ni adalah saudara Umar Zaki daripada Ampang. Kan. So dia beli gitar ni, dia hantar terus ke sini lah. Dia hantar terus ke sini menggunakan khidmat e-hailing. Jadi lepas saya semak lah, lepas saya just main random macam tu kan, saya dapati gitar ni susah nak dimainkan. Dia bukan susah sebab apa? Dia punya factory setup dia kurang memuaskan. Dia bila saya main tu, pertama sekali saya check, saya tekan macam ni kan, saya dah tahu dah tali ni memang dia overheight. String action asal dia lebih kurang 1.5, 1.75 macam tu mm untuk tali satu kan. Jadi untuk gitar yang radius besar macam ni memang 1.5 tu memang tinggi lah. Actually 1.5 tu dia masih optimum sebenarnya. Tapi untuk gitar yang macam ni dia adalah saya kira sebagai overheight. Tujuan owner nak hantar gitar ni ke sini adalah sebab dia nak tukar kepada fret stainless steel yang besar sikit kan. Sebab yang asalnya dia gunakan fret medium. Jadi masa sebelum saya nak mulakan gerak kerja tu, saya research dekat internet, dekat website dia kan. Untuk model ini dia tak ada mention sama ada fret ni nickel ataupun fret ni stainless steel. Dia tak ada mention. Kan. Jadi pada saya lah kan, kalau macam gitar macam ni fret medium tu tak ada masalah apa sebenarnya kan. Cuma bila saya main tekan tu rasa macam kurang sikit lah kan. Sebab bila kita nak grip tali tu tak berapa rasa tali sangat kan. Dia rasa rendah. Fret tu terasa rendah sangat. Lepas tu dah lah rasa rendah. Lepas tu dia punya string action height pun tinggi. Okay, tak apa. So saya adjust lah, saya adjust balik. Saya tak dapat setup 1mm. Saya dapat setup dalam 1.2 je, macam tu dia dah buzzing. So maknanya memang ada uneven frets lah dekat sini kan. Okey, tak apa, saya adjust balik thrust rod. Saya cuba juga untuk dapatkan 1mm, at least 1mm. Okey, sini dah sedap main dah okey. Tapi saya perasan dekat fret 1 hingga fret 5 ni dia rasa tinggi. Kan, dia rasa tinggi. Jadi lepas saya check, saya ukur, rupa-rupanya saya dapati dia punya nut slot ni tinggi. Maknanya mungkin dia sesuai untuk fret jumbo. Bila saya set up, saya turunkan bridge sikit, saya turunkan saddle, dan saya dapati kat sini okey lah kan, boleh main kan. Cuma ada buzzing sikit-sikit je lah kan. Tapi dekat sini saya rasa tinggi. Saya rasa tinggi sangat. Sebab fret tu kecil dan nut slot tu tinggi. Jadi bila saya nak tekan dekat power chord F ni kan, saya kena tekan kuat sikit sebab jarak tali dia dengan fret tu jauh kan. Sampai dekat fret, bila saya main dekat B ni baru dia okey sikit kan. Sebab saya dah set up thrust rod apa semua. Tapi dekat sini memang tak boleh kan.
Jadi gerak kerja seterusnya saya tukarlah fret gitar ni kan kepada fret extra jumbo stainless steel, seperti mana yang di request lah oleh owner kan. Jadi bila saya tukar fret jumbo stainless steel ni, saya tak perlu tukar bonat ke dan sebagainya. Dia memang dah ngam-ngam dah cuncun dah kan. Maknanya saya pasang fret extra jumbo ni, dia dah synchronize dah dengan nut yang sedia ada ni kan. So bunyi dia tak buzzing kan. Jadi bila kita tekan note tu, dia tak ada bunyi besi belaga kan. Dia just nice je. Kalau dekat fret 3, kan. Masa mula-mula sebelum saya nak buka tu, memang masa saya main gitar ni kan, saya main random macam tu. Jadi feel permainan tu saya tak ada rasa fret yang sedia ada ni kan adalah fret stainless steel. Saya lebih rasa macam fret nickel kan. Jadi saya pun mulakan research lah dekat internet. Jadi memang saya tak jumpa langsung. Statement daripada website tu mengatakan gitar model ni menggunakan fret stainless steel. Memang tak ada bang kan. Model yang dia pakai fret stainless steel tu ada bang, tapi bukan yang ini, dia higher spec lagi. Masa saya buka tu, saya dah buka tu kan, saya try lah potong kan. Saya try potong untuk confirm adakah ini nickel ataupun stainless steel. Jadi saya potong pakai cutter, memang sangat senang nak putus. Jadi kemungkinan besar fret yang sedia ada tu adalah fret nickel. Stainless steel bang, dia kalau nak potong ni dia liat. Dia liat sangat nak putus. Silap pakai dua tangan baru dia boleh putus kan. Untuk fret stainless steel kalau kita pakai sebelah tangan tu memang keras lah bang. Memang keras. Lepas dah pasang fret stainless steel apa semua kan. Lepas dah pasang apa semua siap. Jadi bila saya main tu barulah terasa lain kan. Ni barulah stainless steel. Sebab saya pernah set up gitar yang macam ni sebelum ni kan. Memang dia pakai fret stainless steel. Memang lain daripada yang ini. Puaslah saya research dekat forum, dekat website Music Man, website Sterling. Memang saya tak jumpa langsung statement yang mengatakan gitar ni pakai fret stainless steel. Dia cuma kata pakai fret medium saja. Jadi kesimpulannya, lepas saya dah buka kan, saya potong, saya gunting, dia putus. Maknanya memang saya hampir pastilah yang itu adalah fret nickel. Jadi kalau nak ditanya pada saya lah, apa cabaran, apa dugaan ketika saya nak refret gitar ni, sebenarnya kalau nak kata kepayahan tu, sebab saya dah biasa buat fret stainless steel, untuk reinstalling tu tak ada masalah sangat. Cuma saya kena take extra precaution untuk buat dia punya protection. Kan, sebab kita buat protection ni, jadi kita kena buat. Jadi masa saya buat gitar ni memang dalam keadaan slow and steady lah kan. Terima kasih lah buat owner kerana memberi masa yang sangat cukup kepada saya untuk menyiapkan gitar ni. Setitis ada super glue kalau melekat dekat sini, ataupun ada secangkir garet dekat sini, memang kita nak repair memang sakit kepala bang kan. Sebab gitar ni dia punya finishing dia tak macam finishing gitar biasa. Finishing dia jenis satin, jenis matte kan. Kalau ada sebarang kerosakan memang sangat-sangat susah nak repair. Tepi fretboard dia ni kan, dia punya tepi fretboard dia ni saya kena buat extra precaution lah, sebab untuk mengelakkan dia punya leka yang nipis tu pecah. Dekat tepi ni dia ada leka satin kan, ada leka satin tu. Jadi kita kena buat memang slow lah, memang slow kita nak buat. Kita nak mengelakkan kayu tu daripada, sebab kita nak mengelakkan satin matte tu dia jadi retak ataupun dia jadi macam koyak ke macam tu kan. Sebab kat tepi ni dia ada leka kan, tepi fretboard ni kan. Susahnya utama ketika saya nak buat refret gitar ni adalah bila kita nak tumpulkan kat tepi belah sini kan. Sebab gitar ni dia tak boleh buka neck, dia punya neck dia bersambung kan. Dia set neck dekat sini kan. Dia tak ada bolt on. Jadi sebarang kesilapan dekat sini, kalau gitar ni garit dekat cut away dekat sini kan, jadi memang masalah lah kan. Jadi masalah saya tak boleh tidur malam bang kan. Okey, yang ini nama dia cut away kan. Yang ni nama dia cut away, yang ada lengkuk ni kan. Ni nama dia cut away. Jadi gitar ni dia ada dua lengkuk, jadi kita panggil dia double cut away. Kalau Gibson Les Paul dia single cut away. Sebab dia ada tanduk pula. Sebab dia ada potongan dekat sini saja. Dekat sini dia tak ada kan. Dekat sini dia bulat je kan. So kita panggil dia single cutaway.
Jadi lepas kita reinstall dia punya fret extra jumbo fret ni, jadi lepas kita reinstall fret baru ni kan, yang stainless steel ni, kita buat fret leveling kan. Maknanya kita ambil leveling bar tu, kita gosok kan, untuk bagi dia sama rata. Kita tak mahu ada uneven frets. Sebab uneven frets ni, benda ni lah dia jadi kacau bila kita nak rendahkan tali kan. Fret tu bila tak level, bila kita tekan, fret tu dia berlanggar dengan tali, dia sangkut. Uneven frets ni dia affected juga pada intonation bila kita nak tekan note. String action height setup untuk gitar ni adalah 0.75 mm untuk tali satu ni kan. Jadi barulah dia rapat dekat sini. Dia rapat, tapi tak adalah terlalu rapat sangat kan. Barulah rasa synchronize. Maknanya bila kita nak tekan power chord tu senang. Jadi maknanya teori saya yang sebelum ni yang ada rasa macam keras dekat sini tu betul lah. Maknanya dia punya nut slot tu dengan fret tu tak synchronize. Nut slot tu tinggi, fret tu rendah. Okey, reintonation. Jadi reintonation gitar adalah salah satu gerak kerja yang wajib dilakukan ketika kita nak set up gitar. Jadi tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk determine balik dia punya note bila kita tekan tu kan, berada dalam kelompok posisi yang betul. Actually untuk instrumen yang bertali ni kan, kita agak macam kena ada toleransi sikit dengan dia punya intonation ni. Sebab kita tak boleh dapat 100% macam keyboard kan. Sebab keyboard ni dia komputer, memang boleh 100%. Kalau macam bertali ni kita kena ada tolerate sikit, at least dalam 98%, 99% kan. Jadi macam saya, tolerate saya at least 99% kan, 1% je. Saya bagi dia chance dalam 1% je kan. Jadi bunyi dia macam ni. Tali 2 dengan tali 3. Kalau yang tolerate saya cakap tadi tu biasanya untuk tali yang gauge besar. Sebab gauge besar ni kita kena tekan betul-betul baru dia boleh dapat tepat kan. Jadi saya buat reintonation ni sampai ke tali 7 ni kan, tali B ni. Okey, dia bunyi dia macam ni. Sini kesimpulannya, gerak kerja saya untuk setup gitar tu adalah lebih kepada balancing kan. Maknanya saya lebih utamakan balancing. Sebab pada pendapat saya secara peribadi, memang tak ada satu benda pun ciptaan manusia yang perfect. Kalau kita nak perfect kat sini, dia mesti akan kurang dekat sini. Kalau kita nak perfect dekat sini, dia akan pasti kurang dekat sini kan. Kalau kita nak perfect kat sini, dia pasti akan kurang sama dekat sini ataupun dekat sini. Maknanya dia pasti akan satu benda yang kita tak boleh nak achieve. Pada saya lebih utamakan pada balancing ataupun kesederhanaan dalam setup gitar. Mungkin dia setup gitar tu dia lebih nak macam bunyi denting, bunyi bright dan sebagainya kan. Tapi pada saya benda tu okey, tak ada problem apa semua kan. Jadi tapi macam pada saya lebih utamakan pada balancing. Sebab tone ataupun sound kita boleh manipulate dekat amp ataupun dekat pedal. Jadi pada saya kalau macam as long kita main tu tak buzzing, lepas tu tak penat kan.
Kita nak tapping senang, lepas tu kita main tu happy kan. Kita nak main tremolo tu tune tak lari. Jadi itu pun dah memadai lah untuk saya. Tapi untuk achieve benda tu bukan mudah kan. Dia tak mudah bang benda tu. Kita kena fokus kan. Kita kena tahu perjalanan kita untuk gitar ni. Once gitar ni dia dah togel, dia dah kosong, dia dah tak ada apa dekat neck ni kan, kita lah yang kena mencorakkan karakter baru untuk dia. Macam bila kita lost, maka itulah result yang kita dapat untuk gitar ni. Dan kita tak boleh lost bang, kita tak boleh lost. Kita kena tahu apa direction kita untuk buat gitar ni lepas kita dah buka fret. Kita pergi ke tengah laut lah kan. Kita dah pergi kat tengah laut tu, kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa direction kita ke tengah laut tu, memang kita sesat lah bang. Pasal kita tak nampak daratan kan. Kita tak tahu ke mana ala tuju kita. Jadi macam tu juga bila kita buat gitar ni. Bila kita dah togel apa semua, bila kita hilang direction kita, habis lah. Masa baru mula sampai gitar ni dekat tangan saya kan. Jadi bila saya test dia punya tremolo ni, memang sangat-sangat ketat bang. Sangat ketat. Bila saya tekan sampai bawah tu, dia punya note turun tu tak sampai setengah pun. Dia tak sampai semitone pun. Dia just sikit je kan. Macam bila kita main tu tak ada function tremolo ni kan. Jadi dia punya penyebab dia adalah spring. Dia punya setup spring dia. Jadi asalnya factory setup ni dia pakai 4 spring. Jadi saya dah buka satu spring tu, jadi dia dah pakai 3 string. Dan 3 spring ni dia punya spring sebelah bass side ni saya naikkan sikit. And sebab saya nak fokus pada balancing untuk tali yang gauge besar, yang untuk bass side ni kan. Jadi bila kita nak main tremolo tu, kalau tali ni balance, so risiko untuk tune tu lari tu kurang. Sebab tali besar ni dia adalah anchor. Once tali besar ni dia lari, semua tune lagi. Alhamdulillah, lepas saya dah set up tu, dia punya tremolo pun dah lembut. Tapi saya tak boleh main sampai bawah. Saya tak boleh main sampai bawah kan. Saya boleh main sampai sini je. Sebab bila saya tekan bawah, sebab bila saya tekan bawah lagi, dia punya tremolo tu kena body. Okey, kita test dia punya stability kan. Kita test dia punya tuning stability dia tremolo. Dia 7 string ni, dia punya fretboard dia lebar kan. Saya agak kekok sikit. 6 tali pun tak boleh belajar lagi bang. Kan? Okay, gitar ni harga dia dalam 5k lah kan. Memang mahal lah. Macam gitar ni saya kategorikan dia sebagai gitar yang medium end. Kita jangan terkejut kan. Gitar ni mahal gila, gitar ni 5,000 kan. Buat apa beli mahal, baik beli gitar ni sama je kot bunyi dia kan. Okey, dia macam ni bang. Bila kita sebut gitar ni, dia macam kereta lah kan. Dia ada level-level dia kan. Jadi bila disebut 5,000 kan, kita jangan tengok gitar saja bang. Kita jangan dengar bunyi saja. Kita tengok apa yang dia offer dekat gitar ni. Apa yang dia offer dekat gitar ni. Okey lah, cakap pada diri sendiri lah kan. Tanya pada diri sendiri, berbaloi ke tak berbaloi? Okey ke tak okey dengan harga 5,000 pattern macam ni? Gitar ni made in Indonesia kan. Gilang dia dekat Indonesia, bukan gitar fake. Memang gitar yang original. Sterling buat dekat Indonesia. Jadi untuk 5,000 kita beli, kita keluarkan 5,000 tu,
untuk kita dapatkan pickup yang bagus, body yang cantik macam ni, balance, lepas tu dia punya geometrical dia pun elok, tak ada sengit-bengit. So pada saya okey. So kalau kita tengok wiring kat belakang ni, okey, yang ni wiring dia kan. So wiring dia yang untuk model ni dia adalah jenis yang basic lah dia ada volume, dia ada volume port, dia ada tone port kat sini, dan dia ada selector toggle switch dekat sini kan. Jadi yang ini adalah wiring yang basic untuk model ni lah, untuk Sterling ni. Sebab yang Music Man nya, dia kalau kita buka dalam dia, takut bang kalau tengok kan, dia ada macam-macam circuit kat dalam ni kan. Sebab dia ada piezo, dia ada banyak lah lagi kan. Jadi untuk 5,000 kita keluarkan modal untuk beli gitar macam ni kan, pada saya tak ada masalah kalau orang tu mampu. Adalah saya tengok dekat komen-komen dekat YouTube kan, ada yang kata buat apa nak beli gitar mahal kan, main dalam bilik je kot. Pada saya suka hati orang tu lah nak beli kan. Lepas dah pakai fret stainless steel ni memang rasa lain lah, dia punya differ dia memang rasa lain kan. Fret tu jadi licin, tali tu jadi licin, kita nak bend senang, kita nak vibrato senang kan. String action setup 0.75mm untuk gitar ni. Jadi alhamdulillah lah saya dapat obtain tone weight yang cukup untuk gitar ni. Sebab biasanya kalau macam bila kita nak rendahkan tadi ke paras 0.75mm tanpa buat fret leveling, dia pasti akan buzzing bang. Saya pasti bang dia akan buzzing kan. Tak saya buatlah kat gitar masing-masing 0.75mm, rendahkan tanpa buat fret leveling, mesti buzzing. Yang saya masukkan buzzing tu adalah gitar yang belum set up lah. Gitar yang dah set up tu confirm lah okey kan, insyaAllah kan. Jadi alhamdulillah lah, untuk gitar ni dia punya fret dia dah rapat dengan tali. Lepas tu dia punya, alhamdulillah saya dapat obtain dia punya tone yang okey kan, yang tone weight dia cukup. Dia punya sustain pun panjang kan. Sekejap bang, aku ikat rambut je bang kan. Jadi bila kita dapat fret leveling, kita dah set up cantik-cantik kan, cun-cun, jadi kita dapat obtain bunyi macam ni lah. Yang ni sound daripada Direct M. Saya rekod pakai mic ni kan, nampak ada mic ni kan. Saya rekod pakai mic, masuk ke dalam interface kat situ kan. Okay. So bunyi dia macam ni lah kan. Kita dapat obtain sustain kan. Kita nak obtain sustain ni bukan satu benda yang mudah bang. Sebab dia, yang penting kita punya hearing, so kita punya sense, lepas tu kita punya amali dalam nak buat fret leveling ni kan. Fret leveling memang kena cun-cun bang kan. Saya punya tolerate untuk buat leveling tu adalah 99%. So dia punya bunyi tu sama je kan. Dia punya bunyi tu tak ada macam, jadi dia punya bunyi tu konsisten. Dia punya tone weight tu konsisten kan. Sampai kan.
Pendapat saya secara peribadi lah pada gitar ni, daripada segi dia punya ergonomical, dia punya ergonomical ni memang best bang. Kita sebut pasal ergonomik ni kan, ergonomik ni maksudnya dia punya keserasian, bentuk gitar tu serasi ke tak dengan kita. Dia punya faktor dia adalah macam body, body pattern dia punya lengkuk dekat sini. Lepas tu dia punya belly cut dekat belakang ni, maknanya dia ada lengkuk kat belakang ni kan. Lepas tu dia punya neck profile, lepas tu dia punya fretboard radius kan. Lepas tu dia punya tremolo arm. Tremolo arm ni pun saya kira ergonomik juga, sebab bila kita nak main tu dia punya arm dia ni. Saya bukan cakap tremolo bridge, saya cakap tremolo arm. Tremolo arm dia ni. Jadi untuk gitar ni dia punya tremolo arm ni agak kurang sesuai dengan saya, sebab dia bentuk dia macam ni, lepas tu dia sikit je. Dia kalau macam ni ke atas sikit tu saya senang nak main. Tapi kalau dia macam pattern macam ni kan, dia nampak tak? Sekejap. Okey, macam ni kan. Okey, dia macam ni, dia naik sikit je. Jadi bila saya nak tekan tu macam tak puas. Kan, tak puas sebab saya dah biasa main flat rose kan. Jadi untuk yang ni je saya agak kurang sikit. Dan lagi satu, dia punya ergonomik untuk fretboard radius dia agak kurang sesuai dengan cara permainan saya, sebab saya ni bukan shredder. Sebab saya main gitar ni cara macam style sengit macam ni kan. Jari saya sengit kan, jari saya sengit. Untuk orang yang main shredder, biasa orang main macam ni kan. Untuk gitar yang, untuk pemain gitar yang jari dia macam ni, macam lipan tu kan, memang gitar ni okey untuk diorang kan. Untuk modern style memang okey. Gitar ni dia punya fretboard dia untuk macam genre macam saya ni, saya agak macam kekok sikit kan. Sebab kalau saya nak main style macam ke hammer ke macam slash ke, macam kekok sikit kan, macam ni. Boleh tu boleh, tapi kekok. Kekok tu je lah kan. Mungkin saya perlukan masa sikit untuk main gitar ni kan. Jadi yang best pasal gitar ni, dia punya ergonomik dia bila kita berdiri. Bila saya main berdiri macam ni kan. Okey, bila saya main berdiri macam ni. Sekejap saya adjust dia punya tali sekejap. Saya adjust sikit. Saya biasa main rendah sikit kan. Macam ni. Okey. So dia punya ergonomik dia, okey, bila saya letak macam ni kan. So bila saya lepas, dia maintain. Dia tak ada macam neck dive macam ni. Ada separuh gitar bila kita macam ni, bila kita lepas dia neck dive macam ni. Pasal body dia ringan kan. Okey, bila kita lepas dia macam ni. Biasanya gitar macam ni Gibson SG, Gibson SG ataupun Jackson Randy Road kan. Yang body kecil tu kan, Flamby yang body kecil tu, bila kita lepas dia, dia akan macam ni. Sebab body dia ringan kan. Jadi macam ini bila saya pegang macam ni, bila saya lepas dia okey, dia maintain. Kalau saya macam ni, dia macam ni lah kan. Kalau saya macam ni, dia pun macam ni. Dia balance. Dia punya ergonomik dia okey. Yang ni saya suka. Lepas tu dia nipis bang. Dia nipis. Dia nipis. Dia nipis macam ni kan. Nipis tak nipis, tebal tak tebal. Jadi kalau macam bila saya nak main berdiri kan, bila saya nak angkat macam ni memang best. Memang best lah. Kalau saya macam katalah ada monitor kat depan kan, monitor speaker ke apa, so bila saya letak kaki ataupun saya jengkitkan kaki macam ni kan, saya ni, okay, so saya boleh buat macam ni. Sebab dia ringan bang. Dia ringan tak ringan, berat tak berat. Memang best lah. Memang best. Dia punya bila kita nak main solo berdiri tu best kan. Kalau macam bila kita nak buat showmanship lah kan, kita nak buat showmanship tu memang okey lah. Kalau macam main macam ni pun okey kan. Macam kan. Cuma bila saya main duduk ni je, bila saya main duduk, dia punya neck ni rapat dengan saya, jadi saya susah nak main. Susah nak main. Saya kena main gitar ni berdiri, baru sedap main. Kan. Sebab gitar ni dia 7 string. Dia punya fretboard ni lebar kan. Jadi bila saya nak berdiri tu kan, saya nak, jadi jari saya ni macam lengur sikit sebab fretboard dia besar.
Itu je lah problem dia kan. Saya tak boleh nak serasi. Mungkin baru lagi kan. Mungkin baru lagi, kalau lama sikit mungkin okey lah kot kan. Dah biasa. Jadi bila saya nak buat macam gitar ni dia punya bridge. Dia punya bridge dia ni, dia ada tremolo arm ni kan. Okay, tremolo arm ni kalau kita tengok dekat sini dia ada lubang kecil. Dia ada lubang kecil kat sini kan. Yang lubang kecil ni dia, kita kena ambil Allen key, kita kena ketatkan dia baru dia boleh rigid. Kita boleh adjust lah, kita nak maintain macam ni ke, kita nak macam ni pun boleh kan. Maknanya dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Cuma satu je lah, jangan, kalau boleh jangan selalu usik yang Allen key ni. Sebab apa? Sebab dia ada satu bush kat sini, kecil je, memang sangat-sangat kecil kan. Dia kecil macam tu, maknanya kalau kita hilang je benda tu, memang benda ni dah tak boleh pakai lagi dah. Dia akan jadi loose kan. Sebab dia punya bush nanti takut hilang. So kalau boleh kita maintain je yang bush yang ni kan. Kita biar je, jangan selalu buka-buka dia punya tremolo arm ni. Kalau kita tak set up pickup tuning ni dengan baik, kadang-kadang bila kita petik tu, bila kita recording tu kan, kita boleh dengar bunyi pick tu, kik kan. Kalau boleh kita tak nak bunyi benda tu kan. Jadi kalau sahabat-sahabat ada buat macam recording tapi ada dengar bunyi pick tu kan, maknanya mungkin ada unbalance dekat pickup ni. Mungkin dia terlalu rapat sangat kan. Bila dia terlalu rapat sangat, dia akan jadi over sensitive, dia akan jadi overtone kan. Tone weight tu dia jadi terlalu bright sangat. Jadi kalau boleh kita nak elak lah benda tu kan, kena adjust balik kita punya pickup height ni, kita kena adjust balik. So bila kita nak main tu tak adalah dengar bunyi picking tu kuat sangat kan. Dengar tak ada bunyi spring? Sekejap dengar tak? Bunyi spring tu kan. Okey, disebabkan spring ni dia tak ada penyerap bunyi kan. Jadi kita, bila kita main tu, dengar bunyi spring tu. Macam tak biasa kan. Kan. Jadi yang ini biasanya saya akan letak sponge lah. Saya akan letak sponge dalam spring coil ni. Saya letak sponge supaya dia tak ada bunyi bising, dia tak ada bunyi spring tu kan. Kan dengar kan bunyi spring tu kan. Okey, kesimpulannya gitar ni memang gorgeous. Memang gorgeous bang. Okey, kan. Walaupun harga dia mahal dalam 5,000 kan.
Mungkin ada kawan-kawan kita yang kata macam uish mahal lah apa semua, tak payahlah beli ni semua, baik aku beli kita. Okey, yang itu masing-masing punya pendapat, masing-masing punya kemampuan lah kan. Cuma saya nak beritahu je lah, gitar-gitar macam ni memang untuk champion. Champion yang saya masukkan kat sini bukan main macam Mumsteen, main macam John Petrucci, bukan bang. Bukan champion itu yang saya masukkan. Champion yang saya masukkan tu adalah dia punya iktikad, dia punya iktizam untuk mendapatkan gitar ni. Sebab nak memiliki gitar-gitar macam ni bang kan, kita kena ada effort, kita kena ada sifat yang disiplin yang tinggi untuk kita kumpul duit untuk dapatkan gitar-gitar macam ni bang kan. Untuk dapatkan sesuatu benda yang mahal, of course dia memerlukan iktizam, azam yang tinggi kan. Macam mana kita nak berjimat cermat kan. Ada yang kata buat apa beli membazir, maknanya gitar champion ni bukan sesuai untuk diorang. Yang itu pendapat saya secara peribadi lah tak ada attack siapa-siapa. Jangan terasa pula kan. Champion yang mempunyai iktizam yang tinggi. Okey, kesimpulannya sebelum saya akhiri video ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada saudara Umar Zaki daripada Ampang kerana memberikan saya masa yang cukup untuk menyiapkan gitar ni. Jujur saya cakap lah masa saya nak buat setup gitar ni memang saya rasa macam nak demam. Saya tak tahulah kenapa kan, tapi memang itulah, saya rasa macam nak demam, sakit tengkuk apa semua ada cukup kan. Okeylah, saya undur diri dulu untuk episod kali ni. Okey, semoga info-info yang saya bagi tadi tu bermanfaat buat semua. Saya minta maaf lah kalau ada sebarang kekurangan. Mungkin ada info-info yang sahabat-sahabat nak tu tak dapat saya nak terangkan dalam ni secara lanjut so nanti bolehlah cari sendiri. Sebab lepas ni ada banyak lagi kita yang nak kena siapkan, banyak lagi benda yang saya akan review kan. Mungkin persoalan-persoalan yang sahabat-sahabat nak tanya tu mungkin ada pada episod yang akan datang. Okey, sekian saja episod kali ini. Semoga berjumpa lagi. Okey, so saya doakan sahabat-sahabat semua tanam iktizam yang tinggi, iktikad yang tinggi, kita boleh jadi champion. Okey, bye. See you. Wassalamualaikum.